Okay. Alright. Let's start. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang menonton saya pada malam ini. InsyaAllah, saya as much as possible try untuk nak betulkan suara okey dari Kuching. Alright, terima kasih orang Kuching. Terima kasih orang Kuching, terima kasih orang Semenanjung, terima kasih orang daripada seluruh Malaysia yang menonton saya di YouTube dan Facebook. Alright, LTL, camera action. Okay, LTL, terima kasih Lenggong, terima kasih. Salam perjuangan Madani, forever in time. Oh ya, yeah, forever in time. Yes, Chromox, forever in time. Yep, siapa yang ada dekat TikTok saya boleh tengok full lah baju Chromox saya ni kan. Pergi konsert Chromox. Wall on mimpi basah LTL. Aku Fuzen Costa kata, ni terima kasih Fuzen Costa. Fuzen Costa ni dekat YouTube antara pengikut saya paling setia. Korang kata ikut di suara Fuzen Costa ni antara antara penghina saya paling setia. Penghina saya paling setia. Dia setiap kali salah dia pasti ada. Itu saya suka dengan Fuzen Costa ni. So alu-alukan tuan-tuan, komen dekat YouTube Fuzen Costa ni. Walaon paling setia yang kutuk saya. Dia tak tahulah berapa bayaran dia dapat, tapi dia paling setia. dia ingat kita ni apa? Macam dia ke mudah royak? Baik tuan-tuan, insyaAllah malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Saya tak live berapa hari, 3 hari saya tak live. Dan saya akan cerita 750 juta 2 hari lepas, 3 hari lepas. Saya ada buat satu posting tau, yang menggemparkan jugalah. Taklah gempar sangat kan, tapi tak ramai orang tahu. Saya katakan bahawa 750 juta setelah gagal kali pertama pada Jumaat lepas untuk jatuhkan kerajaan, mereka telah berusaha untuk membawa 750 juta atau hampir 150 juta euro masuk ke dalam Malaysia bagi membeli. Kenapa perkara itu gagal? Kenapa rancangan mereka gagal? Dan apa yang telah kita kesan daripada awal sebenarnya, dan apa yang telah saya bagi hint daripada awal, dan kenapa usaha kedua ini gagal juga akhirnya. Okey. Dan PAS pun ketal lutut. Okey, rumah MB Kelantan dinaik air, harga diesel dan juga RON 97 kekal sehingga 3 Januari. Exco Terengganu tukar kereta baru. Padu akan dilancarkan 2 Januari. Apa yang anda boleh jangka? Perubahan itu sukar, dan kenapa kerajaan baru mahu buat perubahan yang drastik. Baik. Kita cerita ni dahulu. Harga petrol diesel kekal sehingga 3 Januari. Okey. Harga runcit bagi RON 97 dan RON 95 serta diesel masing-masing kekal pada 3.47, RM2.05 dan RM2.15 seliter bagi tempoh 28 Disember hingga 3 Januari. Kementerian Keuangan hari ini memaklumkan harga itu berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum menggunakan formula mekanisme automatik atau APM. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga, kerajaan masih mengekalkan harga runcit petrol 95 pada harga shilling RM2.05 dan diesel RM2.15. Sungguh pun harga sebenar bagi kedua-dua produk telah melebihi paras harga shilling dan ditetapkan. Baik. Saya ada buat satu posting dekat TikTok tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi ke TikTok saya. Ada orang mainkan audio Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia berucap tentang turunkan harga minyak. Kemudian saya tunjukkan pada tahun 2018. Sebelum 2018, waktu Najib memerintah, pada 2013 atau 2014, beliau telah menarik subsidi minyak. Kalau tuan-tuan ingat pada masa itu, RON 95, 97 dan diesel semua diapungkan mengikut harga pasaran. Dan terakhir kalau tak silap saya cek, RON 95 pada waktu itu pada kadar RM2.60 atau RM2.40 something like that. Pada waktu itu. Sebelum Mei 2018, sebelum Mei 2018 betul. Kemudian pada Mei 2018, apa yang perkara pertama Pakatan Harapan buat adalah memperkenalkan kembali subsidi. So akhirnya minyak daripada harga yang tinggi telah turun RON 95 dan diesel kepada RM2.05. So saya pernah berdebat dengan Walaon, dari serta Walaon dia bangkit, dia kata minyak tak turun, minyak tak turun. Saya kata kalau aku boleh buktikan minyak turun, kau nak cakap apa? Sebab saya kata sebelum PH memerintah minyak RM2 atas RM2.05. Setelah PH memerintah, masa kita introduce subsidi itu, minyak RM1.90 something sen, kemudian dia naik sikit sehingga akhirnya lock pada RM2.05. Dia macam ni tuan-tuan. Kita bawalah bukti macam mana sekalipun, kita bawalah apa orang kata penurunan harga minyak, kita katalah kita dah letak, itu bukan dia nak dengar. Dia akan cerita RM1.50, dia akan cerita, tuan-tuan, dia takkan dengar. Itu point saya. Saya dah bagi hujah, Anwar kata turun harga minyak, dah turun dah.
Dah kekal lah. Kita belanja bilion, I think hampir 10 bilion hanya untuk nak mengekalkan harga minyak. Tetapi, bagi dia, itu tak penting. Sebab mereka nak bermain dengan persepsi. Mereka bersih bermain dengan persepsi. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, yang meletakkan subsidi kepada harga minyak ini setelah ditarik pada zaman Najib memerintah adalah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang meletakkan sewaktu mereka memerintah pada 2018. Dikekalkan oleh Perikatan Nasional. Bukan Perikatan Nasional yang memperkenalkan subsidi tersebut. Dan dikekalkan oleh Kerajaan Madani yang ada sekarang. Jadi nak cerita kat sini bahawa benda itu akan berlaku. Tetapi, adakah minyak lepas ini akan naik? Kerana subsidi bersasar. Baik, kita akan cerita sebentar lagi. Lepas ni, kita akan cerita mengenai padu dan juga subsidi bersasar dan kenapa perkara itu sebenarnya sangat penting sebenarnya bagi kita nak menyelamatkan negara kita daripada hutang yang terlampau banyak. Sebelum kita cerita itu. Serangan cyber Malaysia meningkat bermotifkan wang politik FBI. Pengarah Biro Siasatan Persekutuan FBI Merkar Syarikat, Christopher Ray berkata, mendakwa terdapat peningkatan dalam jumlah dan kekerapan serangan cyber di Malaysia sekarang ini, kekerapan serangan cyber di Malaysia. Berikutan itu, Ray baru-baru ini melawat Malaysia untuk mengukuhkan kerjasama keselamatan cyber dan memperdalamkan perkongsian antara biro berkenaan dengan agensi penguatkuasaan undang-undang. Beliau memutuskan untuk membuat lawatan kerana FBI menganggap Malaysia sebagai salah satu rakan penguatkuasaan undang-undang dan keselamatan yang penting. Okay? So, kenapa saya sentuh mengenai perkara ini, tuan-tuan? Kita dalam proses sekarang ini nak menuju negara digital. Padu akan diperkenalkan. Satu central data kepada semua data di seluruh Malaysia ini akan diperkenalkan. Center kepada perkara data ini atau apa-apa sistem sekalipun adalah keselamatan, security. Nah, kalau sekiranya sesuatu security itu tidak selamat. Kalau kita tengok baru-baru ni, kalau tak silap saya, Maybank dengan CIMB antara yang di-attack. CIMB dan juga Maybank antara yang di-attack. Dan itu bukan melibatkan politik perkara ini. Dan sistem mereka I think kalau tak ratus juta pun, kalau tak puluh juta pun juta lah. Kita katakan sistem yang digunakan jutaan ringgit. So daripada jutaan ringgit ini pun masih lagi prone kepada attack, kita kata. Kenapa? Sebab biasanya hackers ini dia melihat kepada di mana where the money trail is, di mana wang itu mengalir. Dan di situ nanti mereka akan gunakan kesempatan untuk, of course, money lah. Tetapi bagi saya, tak juga. Money is not the only motivation kepada hacker sebenarnya. Ini mengenali ethical hackers. Saya ada juga 2-3 orang kawan yang hackers. Dia kata actually hackers ni motivasi dia, money is one thing lah. Kita bukan kata money itu bukan central dia. Tetapi salah satu benda yang menjadi motivasi juga kepada hackers adalah sistem tu sendiri. Macam dia orang macam main game tu. Dia ni hackers ni kebanyakan budak-budak muda yang suka cabaran. So bila dia anggap sesuatu sistem yang orang kata apa, yang secure, bagi mereka itu adalah satu cabaran. Dan kalau mereka boleh hack dan pecah masuk, itu dianggap sebagai something yang dia boleh banggakan lah di dalam community hackers mereka. Dan dia boleh dianggap sebagai legend lah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Of course, benda ini tak betul lah. Benda ini salah. Tak ada beza hackers ni dengan pencuri dan perompak yang masuk ke rumah kita. Dia hack, masuk ke dalam sistem kita tanpa kebenaran. Dia masuk, buka kunci kita, dia kopek rumah kita untuk masuk ke rumah kita. Is actually doing the same thing, tetapi menggunakan method yang berbeza. Tetapi prinsip dia tetap sama. Okay, jadi kita harap kita dengan kerjasama ini, kita dapat meningkatkan lagi keselamatan kita. It's just, itu hanya satu pesanan penaja. Baik, interestingly tuan-tuan, sebelum kita cerita, okeylah, kita cerita bab ni lah kan. PU Azman. Okay, kita cerita bukan politik dulu. PU Azman baru-baru ni dituduh dituduh dengan tuduhan amang seksual dengan seorang budak berusia 17 tahun dan akhirnya beliau telah didakwa. Okey, telah didakwa. Dalam pendakwaan tersebut, mahkamah mendapati bahawa terdapat prima facie. Semalam mahkamah mendapati terdapat prima facie. Dan disebabkan oleh prima facie, maka beliau dikehendaki membela diri. Baik, kita dengar dulu. PU Azman diarah bela diri atas 2 tuduhan amang seksual. Baik.
Pendakwa selebriti Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai PU Azman diperintah membela diri oleh Mahkamah Session hari ini atas 2 pertuduhan mengamalkan amang seksual terhadap seorang remaja lelaki berusia 17 tahun lalu. Hakim Syafira Muhammad Said membuat keputusan itu terhadap Azman Shah 42 setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua pertuduhan itu. Setelah mendengar dan meneliti saksi pendakwaan dan semua bukti dan serta meneliti hujahan pendakwaan, Mahkamah memutuskan bahawa pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh atas tuduhan pertama dan tuduhan kedua. Oleh demikian, tertuduh diarahkan untuk membela diri, katanya. Dalam persidangan hari ini, Syafrina menerangkan pilihan yang diberikan. Pendakwa itu secara tenang memilih untuk meneruskan perbicaraan dengan memberi keterangan secara bersumpah. Saya memilih keterangan bersumpah dari kandang saksi. Dia ada 3 pilihan, tuan-tuan. Dia boleh berdiam diri, membuat keterangan bersumpah atau membuat keterangan tidak bersumpah. So dia memberi keputusan untuk membuat keterangan bersumpah di atas kandang saksi, maka dia boleh disoal balas dan sebarang kenyataan beliau boleh dijadikan bukti di dalam boleh dijadikan weightage di dalam apa pertuduhan yang dibuat oleh pendakwa raya. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang lelaki, remaja lelaki 17 tahun di sebuah inap desa di sebuah kampung Udang, Sungai Udang di sini, dari 12.30 malam sehingga 1 pagi daripada 20 Februari serta 29 Jun tahun lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 14 Sub A Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan hukuman sebatan jika sabit kesalahan. Syafrira kemudian menetapkan 12 Januari ini untuk sebutan kes. Pendakwaan dikenali Azman Shah turut menghadapi 9 lagi pertuduhan berkaitan seksual, iaitu 5 pertuduhan di Mahkamah Seksyen Seremban, 2 lagi di Mahkamah Seksyen Shah dan masing-masing 1 di Mahkamah Seksyen Magistrate dan Mahkamah Seksyen Ampang. Okay? So itu antara pertuduhan beliau. Okay, kita kena faham sikit apa yang berlaku kat sini dan kenapa saya tiba-tiba sebut pasal kes ni kan. Kes ini tidak jauh beza dengan apa yang berlaku dengan kes tuduhan terhadap Prof Agus daripada Wahab dan juga tuduhan terhadap Ustaz Budak PAS yang didapati bersalah dan dipenjarakan 19 bulan. Ustaz PAS yang didapati bersalah daripada Kelantan yang didapati bersalah mengamalkan membuat perkara sebegini dan beliau telah dipenjarakan selama 9 bulan. Bezanya adalah PU Azman ini berlaku terhadap budak bawah umur. So dia section dia di bawah itu. Sedangkan kes Ustaz Budak itu adalah di bawah section 377A Kanun Keseksaan. Itu je beza dia. Yang ni bawah umur sebab budak pada waktu itu budak tu 17 tahun. Kes budak Ustaz Budak PAS tu, yang itu budak tu ahli perniagaan tu I think berumur 30 tahun. Dan tuduhan yang sama sekarang ini terhadap Prof Agus, terhadap Wahab membuat tuduhan yang itu pun di bawah pertuduhan yang sama. Baik. Now, prosedur ada begini. Dalam prosedur mahkamah, kita kena faham bahawa yang pertama sekali akan ada pendakwa raya akan mengemukakan segala pertuduhan. Mereka akan membawa saksi, dia akan membawa saksi, membawa bukti dan sebagainya, so dia mengemukakan. Setelah habis prosecution stage dipanggil ataupun peringkat pendakwaan, maka selepas itu mahkamah akan menentukan sama ada prima facie atau tidak. Maksudnya ada kes ke tidak. Nampak macam apa yang dibawakan oleh pendakwa raya itu macam make sense. Belum bukti bersalah lagi. Peringkat ini belum bersalah lagi, tuan-tuan. Kita kena faham. Belum bersalah lagi. Macam nampak ada bukti. Tetapi kita kena panggil pembelaan. Now, tugas peguam bela, macam saya sebutkan tempoh hari juga, tugas peguam bela bukanlah membuktikan, of course, eventually akan membuktikan dia tidak bersalah lah. Tugas peguam bela bukan membuktikan dia tidak melakukan perkara tersebut. Bukan. Dalam kes jenayah, tugas peguam bela bukan membuktikan bahawa tertuduh tidak melakukan perkara tersebut. Bukan. Itu bukan tugas peguam bela. Tugas peguam bela adalah untuk meragukan bukti yang dibawa oleh pendakwa raya. Itu tugas dia. So, kalau sekiranya bukti itu meragukan, contoh kalau kita kata dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, liwat 2. Bila mana dia kata dia ambil sperma itu daripada bontot Saiful. Okey, soalan yang dibawa oleh pakar DNA, dia kata dia diliwat hari Rabu atau Khamis. Sperma itu diambil hari Sabtu. So, Khamis, Jumaat, Sabtu ada 3 hari, 4 hari, 3 hari macam tu.
Soalan kapal Sing pada arwah mendiang kapal Sing kepada Saiful pada waktu itu, adakah kamu mandi? Kerana kalau mandi, mustahil DNA itu akan preserve. Dan menurut pakar DNA yang dibawa daripada overseas mengatakan, DNA hanya boleh valid untuk tempoh 72 jam. Lepas 72 jam, agak mustahil untuk DNA itu boleh kita dapat dalam bentuk yang intact. Ini dalam bukti-bukti yang dibawa di mahkamah. Tuan-tuan boleh baca sendiri dalam kes lewat 2. Now, bila perkara itu dibawa, dan yang menariknya juga, setelah swab itu dibuat pada hari Sabtu setelah Saiful jumpa doktor, dia mula-mula sebelum dia pergi jumpa doktor HKL, dia pergi jumpa doktor swasta. Nama dia Dr. Osman di Pusrawi. Dr. Osman pun pergi investigate bontot dia. Tengok, dia tanya-tanya, tengah dia buat tu, tiba-tiba dia kata, ni kes apa? Dia kata, saya telah, mula-mula dia kata dia ditusuk oleh benda plastik. Ini Dr. Osman punya kenyataan. Dia kata, masa dia jumpa Dr. Osman, dia tutup benda plastik. Lepas tu dia kata, tak nampak pun koyak. Itu ayat Dr. Osman tak nampak pun koyak. Kemudian dia kata, saya diliwat. Oh, kalau diliwat itu bukan saya. Itu kena pergi ke hospital kerajaan, Dr. Osman tu kata. Kemudian dia dihantar ke hospital kerajaan. So, perbuatan itu sendiri dah menimbulkan banyak keraguan terhadap bukti. Setelah swab itu, hari Sabtu, setelah swab itu dilakukan, bukti itu disimpan di dalam laci oleh pegawai penyiasat selama 72 jam sebelum dihantar ke DNA. 72 jam tidak diseal dengan proper, tidak diletakkan di dalam bilik yang ataupun tempat yang memang khas untuk menyimpan DNA. 72 jam setelah hari Sabtu itu, which is about 3 hari, baru dihantar ke DNA. Bila swab, perfect condition. Nampak So di sini kalau kita nampak, itu kaedah kita membuktikan bahawa meragukan satu-satu pendakwaan. Saya bagi contoh liwat 1 kan. Silap liwat 1 dahulu adalah sepatutnya perkara ini peguam bela buat duduk diam je. Liwat 1 masalahnya pada masa dan tempat. Masa dan tempat. Mula-mula dia kata, Azizan mengatakan dia mendakwa dia diliwat di Villa Trivoli pada tarikh A. Kemudian pendakwa raya peguam bela membantah. Dia kata pada tarikh A renovation tak habis siap. Kemudian dia orang alih pada tarikh B. Kemudian dia orang alih pada tarikh C. Masa lain. So dia orang alih masa itu, Azizan sendiri tak ingat bila peristiwa itu berlaku. So akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim didapati tidak bersalah di dalam kes tersebut. Tidak bersalah di dalam kes tersebut. Dalam liwat 1. So itu saya kata, itu cara peguam bela menimbulkan pembuktian secara meragukan. Itu tugas bagi peguam bela menimbulkan sebarang keraguan di dalam kes yang dibawa oleh pihak pendakwaan. Itu tugas beliau, tugas mereka. Dan begitu juga kalau kita tengok banyak kes-kes jenayah itu dilakukan sedemikian. Dan ini kaedah dia. Dan setelah pembela mengemukakan keraguan terhadap bukti-bukti tersebut, maka akhirnya hakim akan melihat sama adakah terdapat keraguan munasabah. Itu dipanggil reasonable doubt ataupun keraguan munasabah. Faham? Itu kaedah kalau kita nak belajar sikit tentang tentang undang-undang. Okay, right. Okay. Alright, biar kat situ. So harap kita belajar sesuatu malam ni sedikit daripada kes ini. Baik. Sebelum saya cerita tentang perubahan, tuan-tuan, sebelum kita cerita tentang perubahan yang besar, saya nak bawa tuan-tuan dalam mengimbau lah, tapi melihat sendiri kenapa kerajaan ini beria-ia nak membuat perubahan yang sangat drastik kepada apa sistem yang ada sebelum ini, daripada sistem yang ada sebelum ini. Kenapa kerajaan ini berusaha untuk nak bawa, nak cuba bawa perkara ataupun nak bawa negara ini ke arah perubahan yang amat drastik daripada apa yang ada sebelum ini.
Okay. Right. Now, tahun 2023 ni tuan-tuan, satu tahun yang sangat bermakna buat kita. Sebab kita dah berpuluh tahun bercerita tentang kita perlu melakukan perubahan yang drastik. We need to do a lot of changes. Kita kena buat perubahan yang drastik. Kita melihat bahawa terdapat masalah di dalam sistem kita. Kita melihat terdapat permasalahan dalam sistem yang ada di dalam negara kita. Kaedah pentadbiran, kita melihat korupsi, kita melihat bagaimana kita menuju negara kita dan rakyat kita menuju ke arah yang kalau kita biarkan dalam keadaan sedemikian, kita sebenarnya menuju ke arah kerosakan. Tuan-tuan ingat, kan? Tuan-tuan kena ingat bahawa lebih kurang 20 tahun 1980-an dahulu. 1980-an kita dapati bahawa kita Brunei dan juga Singapura sebenarnya tak jauh. Okay, saya nak cerita. Saya mula dengan macam tu. Kita Brunei dan juga Singapura sebenarnya tak jauh. Saya ingat lagi. Kenapa saya kata tak jauh? Saya ingat lagi pada waktu tahun 80-an. Okay, tuan-tuan tahu tak Brunei merdeka tahun bila? Brunei tu merdeka tahun bila? Brunei, saya tahu orang Brunei menonton saya juga. Merdeka tahun 1984. Masa tu saya ada je satu Brunei merdeka, tuan-tuan. Really independent daripada British. Kita merdeka 1957. Sabah Sarawak pembentukan Malaysia 1963. Brunei 1984. 1984. Tetapi kenapa Brunei boleh membawa negara dia ke arah yang lebih baik daripada kita sebenarnya? Even daripada Transparency Index, Brunei lebih baik. Daripada mata wang berbanding USD, Brunei lebih baik. Sedangkan tahun 80-an, kita Brunei dan Singapura daripada segi mata wang tak ada beza sebenarnya. Tetap satu. Kan? One and one. Kan? Kita adalah satu dan satu. Kan? Maksudnya RM1 kita, RM1 Brunei, RM1 Singapura. Kan? RM1 Singapura pada waktu itu. Now, what went wrong? Apa silapnya? Apa yang berlaku? What happened to our country? Sehingga kita jadi macam tu. Now, one of the things yang berubah, yang bermasalah dalam negara kita, kalau kita kata, oh sebab satu parti itu memerintah terlalu lama, tak juga. Kalau kita tengok Singapura pun, parti itu memerintah paling lama. Lagi lama daripada daripada UMNO pun. Sampai sekarang masih parti yang sama. Kenapa Singapura dilihat sebagai sebuah negara paling maju di dunia? So dia berbalik kepada sikap kita. Berbalik kepada mentaliti kita. Berbalik kepada corak pemikiran kita. Berbalik kepada cara fikir rakyat kita. Saya bagi contoh tuan-tuan. Baru-baru ini timbul kisah Ashabul Kahfi. Kan? Timbul kisah Ashabul Kahfi. Datuk Seri Anwar sebut pasal Ashabul Kahfi. Bila saya baca tentang tafsir Ashabul Kahfi ni sejak saya umur 20 tahun. Saya ingatkan benda tu common knowledge. Common knowledge bahawa Ashabul Kahfi itu, ada ulama' mengatakan bahawa, ada tafsir mengatakan mereka adalah daripada kalangan orang Kristian. Seolah-olah macam benda tu it's a common knowledge dan tak perlu kita nak politikkan. Tak perlu kita nak menghina, membodoh, menyesatkan orang. Benda tu adalah common knowledge di kalangan para tafsir yang mengkaji. Ulama', ustaz yang membaca sedikit dia akan jumpa. Saya yang bukan ustaz dan ulama' ni pun saya jumpa ayat tersebut. Tetapi bila seorang ustaz selebriti mengatakan bodoh, sesat, dia macam ni, tak bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu tak apa. Saya tak setuju dia Kristian, daripada era Kristian. Kerana kalau ikut tafsir ini dia sebelum Kristian. Tak apa. That's okay, that's fine. Itu perbezaan daripada segi akademik. Sebab Quran tak pernah memperincikan bila benda itu berlaku. Tetapi apabila kesesatan yang disebut itu diambil oleh pengikut-pengikut PAS kerana yang bercakap itu Ustaz PAS. So dia ambil itu secara harfi, secara literal. Dan dia kata bahawa Anwar telah sesat kerana mengatakan perkara ini. Kemudian ramailah ustaz keluar dengan kenyataan yang bukan politik pun ada. Yang bukan politik, ustaz bukan politik, ramai keluar kenyataan. Mungkin tuan-tuan tak percaya dengan ustaz politik, mungkin tak percaya dengan saya sebab saya orang politik. Tak apa. Tetapi ustaz bukan politik pun ramai keluar kenyataan.
Dan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut itu adalah salah satu pandangan di dalam ulama-ulama tafsir. Tak salah pun pandangan itu. Tetapi dia gambarkan seolah-olah inilah saja kebenaran. Inilah saja kebenaran. Dan inilah saja yang kita kena terima. Sebab apa? Ustaz kami dah cakap. Bila kita kaji balik pada tahun 2018, Ustaz yang sama pernah mengatakan apa yang Anwar sebut. Di dalam posting beliau. Ustaz Zahidrus pernah mengatakan benda yang sama yang Anwar sebut di dalam posting beliau. Tetapi bila dia melihat daripada kacamata prejudis, so ilmu yang dia ada tu dah luntur, tuan-tuan. Ilmu yang ada tu lebur akhirnya. Tak diguna untuk nak menyelesaikan, untuk nak melihat perkara ini dengan objektif. So saya nak bawa juga, bila masuk kerajaan Madani itu, sebab itu kita tak boleh buat perubahan total. Kita perlukan kerajaan Pakatan Harapan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim secara total. Tapi tak apalah, ini kita boleh bagi demo version lah. Tuan-tuan, kita antara negara yang menyebut, saya sebut ni, gula. Okay. Not another sugar high. Anwar urged Malaysians to reduce sugar intake following Asian top diabetic nation label. To repair Malaysia's image of having the highest diabetic rate in Asia, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim urged all segments of society to reduce the sugar intake. He said, the responsibility to ensure this should not only be placed on the shoulders of the health minister, but also on the other ministers, food and beverages sellers, as well as public. Anwar said, as a country with a Muslim majority population, Malaysians must understand the religion emphasis on a healthy lifestyle. Islam stresses leading a healthy lifestyle, but Malaysia is number one in diabetic because we consume sugar excessively, including the teh tarik I had earlier, which I couldn't finish. Now, kenapa tuan-tuan? Tiba-tiba, Perdana Menteri dok sibuk pasal gula. Ni sebab gula tak cukup ke kita nak sibuk pasal gula ni? Menteri nak suruh reduce gula ni, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan baca sikit, itu saya kata tadi, baca sikit, tuan-tuan akan jumpa bahawa gula ni adalah racun moden. Bukan kata gula tu sendiri on its own, tetapi gula adalah racun moden. Dan sebelum tuan-tuan nak bercerita tentang, kalau kita sebut tiga serangkai, kencing manis, jantung dan juga buah pinggang. Tiga serangkai ni sebenarnya kalau tuan-tuan kaji balik, dia bermula daripada kencing manis. Diabetes mellitus. Dia bermula daripada kencing manis. Bukan kencing member, kencing manis. Kencing manis itulah yang akhirnya membawa kepada kerosakan buah pinggang dan akan ada masalah jantung. And that is why kenapa kerajaan emphasize sangat benda ini. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan agaklah saya tanya, mungkin tak boleh jawab kat sini lah. What do you think is the number one killer? Ni kajian yang saya tengok, number one killer untuk perempuan di Malaysia. The number one killer untuk perempuan di Malaysia. Kan? The number one killer untuk perempuan di Malaysia, ada orang kata cancer. No. Actually sakit jantung. Dulu sakit jantung ni penyakit lelaki. Sekarang ini number of sakit jantung dah prevalent di kalangan wanita. Kenapa? Dan one of the reasons is actually sugar. One of the main reasons is actually sugar. Tuan-tuan, don't take my words for it lah. Tuan-tuan boleh jumpa doktor sakit jiwa pula, doktor pakar jantung. Tuan-tuan jumpa doktor physicians, pakar-pakar ini, tuan-tuan tanya. So saya sendiri saya guna alternative sugar. Sekarang ni saya guna stevia lah. Baru-baru ni kawan saya ada introduce, dia kata ada satu lagi. Ini bukan saya jual produk lah, bukan. Jangan terkejut pula. Ada satu lagi, dia company dia hasilkan actually almost no sugar, dia tak boleh kata no sugar, almost no sugar, very low sugar, 0.5 gram, tetapi saya rasa manis. So saya kata, interesting ni, tak ada gula ke? Tak ada, dia kata. Kalau you tak percaya, you ambil test apa orang kata, strip untuk yang gula tu, you test, gula you takkan spike. Saya kata, this is interesting. So kenapa tuan-tuan Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap benda ni? Kenapa Rafizi cakap benda ni? One of the reasons is, dan kenapa kerajaan cakap macam ni? Tuan-tuan tahu tak? Untuk penyakit non-communicable disease, penyakit yang tidak disebabkan oleh virus, bakteria, penyakit-penyakit macam ni, kalau tak silap saya, kerajaan spend more than 20 billion untuk nak
mengubat kita saja. Kencing manis, darah tinggi, jantung, buah pinggang, all this kerajaan spend billion of dollars. Penyakit ini bukan sebab keturunan. Dia ada. Diabetic type 1 sebab keturunan, jantung sebab keturunan. Tetapi disebabkan oleh lifestyle. Kata boring lah kau cakap lifestyle. Tak. Saya nak cerita bukan lifestyle tu, saya nak cerita kerajaan kita ni. Kita cerita politik juga tuan-tuan. Tapi kita kena faham bahawa perubahan itu bukan suatu benda yang mudah. To change is not easy. Nak berubah itu benda yang sangat sukar. Dan bila kerajaan introduce something yang macam ni, tujuan dia bukan, kalau dia nak menangkan toke gula, dia suruh minum gula. Tapi sebab dia bukan nak menangkan toke gula. Dia bukan kroni kepada toke gula. So apa yang dia buat, kerajaan ni buat, dia nak memastikan bahawa kita sihat. Tu tujuan dia. And yet kita maki dia lagi. Same thing, apa yang Rafizi buat. Orang duk tanya, apa Rafizi buat? Okay. Sistem padu dilancar 2 Januari. Kementerian Ekonomi menjemput orang ramai hadir ke pelancaran penggalan data padu pada 2 Januari ini. Kalau siapa nak datang, sekaligus menyaksikan bagaimana sistem ini menjadi komponen utama penyasaran semula subsidi dan bantuan kerajaan. Menterinya Rafizi Ramli berkata, mereka yang tidak dapat menyertai acara itu boleh mengikutinya secara maya yang akan disiar dalam media sosial pada 10 pagi. So 2 Januari boleh tengoklah. Katanya setelah padu dilancar, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sistem tersebut akan dibuka kepada setiap warga Malaysia untuk mengesahkan atau mengemaskini data isi rumah mereka selama 3 bulan. Padu adalah satu pangkalan data sosioekonomi negara yang bersepadu dengan menggabungkan semua data dari jabatan dan agensi kerajaan untuk memberi gambaran seadilnya kedudukan sosioekonomi setiap isi rumah rakyat Malaysia. Kewujudan padu membolehkan kerajaan beralih dari pendekatan B40, M40, T20 dalam menilai kelayakan penerima bantuan kepada pendekatan yang lebih bersasar dan adil untuk mengelakkan keciciran, iaitu mereka yang patut dapat tercicir, mereka yang tidak patut dapat menerima bantuan, katanya. Mengulas lanjut, kata Rafizi, padu menggabungkan data dari pelbagai agensi kerajaan untuk meminda maklumat lengkap setiap isi rumah. Jelasnya, isi rumah iaitu ibu, bapa, anak, pendapatan setiap isi rumah, tempat tinggal, jumlah tanggungan, jumlah anak bersekolah, kenderaan, harta, setiap bantuan diterima dan bantuan kerajaan yang layak diterima. Padu menggunakan pendekatan boleh belanja, bukannya pendapatan kasar setelah mengambil kira tanggungan, jumlah isi rumah, kos sara hidup berbeza mengikut lokasi untuk memastikan penilaian lebih adil berbanding pendekatan pendapatan mengikut B40, M40, T20, katanya. Dalam pada itu, katanya padu membolehkan semak silang data isi rumah untuk mengelakkan maklumat yang tidak tepat dalam permohonan bantuan kerajaan. Baik. Saya nak cerita sikit tentang padu ni, tuan-tuan. Ini tak ramai yang faham tentang padu ni. Padu ni adalah pusat pengkalan data kepada seluruh Malaysia. Okey. Tuan-tuan tak faham betapa besarnya benda ni. Okay, saya ulang balik. Tuan-tuan tak faham betapa besarnya usaha ini. This has never been done before. Tak pernah dibuat oleh orang. Tuan-tuan, walaon bertanya kepada apa formula Rafizi? Apa formula Rafizi? Apa formula Rafizi? Rafizi bagi anda formula ini. Dan benda ini disebut bukan sekarang. Benda ini disebut sebelum kami jadi kerajaan lagi. Benda ini dah disebut. Okey tuan-tuan, dia macam ni. Sebelum ini, bagaimana kita membahagikan klasifikasi rakyat di dalam negara kita? Kita kelaskan kepada B40, T20, M40. B40 maksudnya golongan bawah 40%, M40 golongan pertengahan, middle 40%, B40 itu maksudnya bottom 40%. Kemudian medium, middle 40% and top 20%. T20, top 20%. Now, isu dia. Ada yang kata, itu ke maksud M40, B40, T20? Itu maksud dia. Ada yang tak tahu. So, macam mana dia klasifikasikan tu? Sebelum ini. Dia kait tengok gaji kita. Pendapatan isi rumah. So, kalau tuan-tuan berpendapatan sekian jumlah, kalau saya tak ingat berapa, kalau tak silap saya, bawah daripada 4,000 isi rumah, kalau tak silap saya, maka tuan-tuan boleh dianggap sebagai B40. Kalau tak silap saya, mungkin bawah sikit daripada itu. Kalau tuan-tuan bergaji, katakanlah 4,000 ke 10,000 atau ke 8,000, 9,000 isi rumah, maka tuan-tuan dianggap sebagai
M40 atau middle 40. Kalau tuan-tuan pendapatan 10,000 ke atas, kalau tak silap saya, atau 15,000 ke atas, maka tuan-tuan dianggap sebagai T20. Ada masalah tak dengan model ini? Saya tanya, ada masalah tak dengan model ini? Ya, ada masalah. Baik. Masalahnya sebegini. Bayangkan, A tinggal di Kuala Lumpur, gajinya RM8,000. Isterinya tidak bekerja, anak 4 orang. Dan keempat-empat anaknya bersekolah. So tadi, keluarga A ni, kategori mana tuan-tuan? M40. Betul? Sebab gaji RM8,000. M40. Baik. Dalam masa yang sama, B, gaji dia RM3,800. Tinggal di Batu Pahat, Johor. Tidak mempunyai isteri, tidak ada anak, tinggal pula di rumah mak dia, tetapi B dianggap sebagai golongan B40. A tadi tinggal di Kuala Lumpur, gaji bini tak kerja, anak 4 orang, dianggap sebagai M40. Oi, besar gaji tu, RM8,000 is. Anak 4 orang sekolah. So akhirnya yang dapat terima bantuan B. Ataupun dia kahwin tak ada anak, ataupun dia anak seorang, tak kisahlah. Yang dapat bantuan B, yang tak dapat bantuan A. Kenapa A tak dapat bantuan? Sebab apa? A ni kira M40. Mana boleh dapat bantuan, dia bukan B40. Jadi pengklasifikasian kepada M40 dan B40 T20 ni ada masalah kat situ. Dan akhirnya mereka yang tak layak dapat. Kita ambil contoh kereta tuan-tuan. Kita ambil contoh, okey, kereta tu cerita lain lah. Kereta tu nanti kita akan tengok kemudian. So akhirnya bantuan daripada segi STR, bantuan persekolahan anak, bantuan, semua yang B ni dapat. Yang A tadi itu tak dapat. Kerana apa? Dia ada gaji RM8,000, RM9,000 contoh. Okay? Baik. Now, kalau macam tu baik dia pindah je lah kampung. Kalau dia boleh pindah kampung, dapat gaji macam tu, tak apalah, sedar lah. So, padu ini akhirnya dia melihat, dia kaji, dia tengok silang, cross info. So, dia akan melihat cross info ni, dia akan tengok berapa gaji anda. Of course, gaji pasangan anda kalau ada, combine. Berapa anak anda. Berapa anak anda yang bersekolah. So, bermaksud itu ada tanggungan. Berapa anak anda yang OKU. Berapa perbelanjaan yang boleh digunakan. Berapa perbelanjaan. Kalau tinggal di Batu Pahat dengan tinggal di Kuala Lumpur, dia punya, apa dipanggil, parameter dia berbeza. Parameter dia akan berbeza untuk dia kata layak atau tidak. So akhirnya nanti dia conclude, dia panggil pendapatan, dia kata tadi pendapatan boleh dipanggil take home pay. Itu dipanggil take home pay untuk memberi gambaran seadilnya kedudukan sosioekonomi, melayak kelayakan, So akhirnya kita boleh melihat bantuan kerajaan yang layak dia terima. So daripada situ nanti dia akan tengok kepada take home pay. Maksudnya bersihnya berapa dia boleh bawa balik. Baik, kita ambil contoh kiraan. Minta maaf, saya kena ekstra sikit benda ni. Cerita A tadi Dia pergi kerja, dia ada 2 kereta contohnya. Dia bayar 2 kereta. Kereta dia, kereta isteri dia. Kenapa isteri dia kena bayar ada kereta juga, Is? Yelah, isteri dia nak hantar anak-anak pergi sekolah. So dia ada 2 kereta. 4 anak dia sekolah, tangguhkan dia sekian. Dengan bayar rumah sewa sekian. Dengan dia punya tempat pergi kerja sekian. Dengan tanggungan dia sekian. Akhirnya hujung bulan setelah tolak hutang dan sebagainya. Bukan hutang yang dia tak perlu. Macam contohnya dia buat hutang loan BSN untuk dia pergi renovate rumah. Bukan yang itu. Dia akan ada nanti benda yang dia akan nilai. Setelah tolak dia tengok take home pay dia sekian. Bukan yang gaji dia telah tolak hutang. Bukan. Dia ada bracket dia. So daripada bracket ini akan menentukan sama ada dia layak mendapat bantuan atau tidak. Bantuan ini termasuklah subsidi minyak bersasar. So, kalau golongan ini nanti, macam contoh dia kata, Is, kalau macam tu bermakna aku tak layaklah dapat bantuan bersasar ni tadi, Is. Tengoklah pendapatan anda berapa. Kalau anda rasa bahawa anda tak layak, bermakna sama ada
anda tak tahu take home pay anda berapa, ataupun anda memang orang kaya. Dia macam ni tuan-tuan. If you are super rich, you don't really care. You ke is kalau kita super kaya. Kalau tuan-tuan masih kisah pasal hilang sikit sana subsidi, bermakna you are not rich yet, belum kaya lagi. Atau kedekut lah. Orang yang betul-betul kaya tuan-tuan, dia tak kisah pun. Sebab dia bayar bil elektrik saja 2-3 ribu sebulan, nothing bagi dia. Dia bayar bil telefon 2-3 ribu sebulan, nothing bagi dia. Dia bayar rumah, bayar kereta. Saya nak cerita. Bayar kereta 3,000 sebulan. Kalau dia servis 3,000 sebulan. Tukar tayar sebiji 2,000 sekat satu tayar. Kalau tuan-tuan rasa macam tak berada dalam golongan ini, maka tuan-tuan insya-Allah bukannya dalam golongan yang saya sebut tadi tu. So kenapa perkara ini penting tuan-tuan? This is where kita akan mengenal pasti di mana bocornya subsidi kita. Saya bagi contoh RON 95. Saya percaya majoriti tuan-tuan pakai RON 95. Majoriti tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pakai RON 97, sama ada tuan-tuan memang kaya, ataupun tuan-tuan memang sayang gila kat kereta tu, sanggup bertolak bergadai semata-mata nak letak minyak hijau dalam kereta anda. Dia dua kategori ni. Tapi majoriti akan pakai RON 95 walaupun anda ada duit yang banyak. So akhirnya tuan-tuan, kalau kita orang kaya, orang tu orang kaya lah, dia ada 5 biji kereta yang semuanya 2.0 and above. Kan 2.0 di SUV dengan Velfire dengan whatever lah. Dia isi minyak kuning. Subsidi dia ada kat situ. Kemudian ada seorang mamat ni, walaon ni, naik motosikal. Bukan semua walaon naik motosikal lah, tapi ada walaon. Walaon naik motosikal. Yang Allahu Akbar! Naik motosikal, isi minyak RM7 full tank, RM10 full tank. Tok guru dia, presiden dia, naik Velfire. Plate pula, special. Bayar, guna minyak yang sama. 3 kereta mewah, 4 isteri kan? 4 kereta mewah, silap, bukan 3, 4. 4 kereta mewah, 4 isteri, masuk dia 5 kereta mewah. Nak kena bagi seorang satu, tok guru dia. Isi minyak, RON 95 semua. Yang walaon tadi dapat isi minyak sebulan berapa ringgit? Subsidi pada dia berapa ringgit? Tapi presiden dia, timbalan presiden dia, tok guru dia, dia punya pemimpin dia yang isi kereta-kereta mewah ni, akhirnya dapat tak subsidi tuan-tuan? Dapat. Padahal mereka tak layak pun dapat subsidi. Bila tak layak dapat subsidi, akhirnya apa tuan-tuan? Itulah bocornya subsidi kita. Membawa saya ke poin yang seterusnya ini. Kerajaan Terengganu beli 10 SUV untuk jimat kos selenggara. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Tengku Farouk Hussein Abdul Tengku Jalal mengesahkan pembelian 10 kenderaan utility sukan SUV baru bagi menggantikan kereta rasmi Kerajaan Negeri Terengganu. Wow, Mazda ni tuan-tuan. Inilah Mazda ni. Lama. Malah dia dilaporkan berkata pembelian itu mampu menjimatkan kos penyelenggaraan daripada dulu lagi. Masa beli Mercedes sama. Dan diluluskan di bawah belanjawan negeri pada tahun lalu. Setakat ini, SUV yang dibeli pada Mei lalu belum lagi diagihkan termasuk kepada ahli majlis kerajaan negeri. Pembelian kenderaan ini tak perlu dipolitikkan kerana ia diluluskan melalui bajet tahun lalu katanya. Kenyataan Tengku Farouk sekaligus menjawab persoalan yang timbul isu yang berbangkit sejak beberapa hari lalu. Terdahulu tulas keping gambar di media sosial yang mendakwa beberapa buah kenderaan SUV didakwa dibeli oleh Kerajaan Terengganu. Perkara itu kemudiannya dibangkitkan bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar yang meminta Kerajaan Negeri menjelaskan. Menurutnya pembelian kenderaan rasmi itu tidak menyalahi mana-mana peraturan. Namun ia dilihat janggal dalam keadaan kewangan negeri yang ada agak terhad ketika ini. Tiada sebarang masalah dari segi tata cara dan peraturan. Sekiranya pembelian itu ada diperuntukkan dalam Menjawan 23 atau dibeli melalui dana Terengganu Incorporation atau anak syarikat dan diluluskan oleh lembaga pengarah. Cuma yang jadi isunya, adakah ia satu keperluan mendesak? Apatah lagi pembayaran dana khas hasil petroleum yang disalurkan dari kerajaan pusat agak terhad jumlahnya. Bagaimana dengan bayaran lain yang perlu dilunaskan oleh kerajaan negeri seperti dalam Belanjawan 2023? Yang mana satu lebih utama, rakyat atau exco soalnya?
Sementara itu Tengku Farouk berkata pembelian kenderaan itu tidak menyalahi mana-mana peraturan. Tetapi pembelian itu, kenderaan Jabatan Perhutanan tidak pula dipertikaikan termasuk oleh pemimpin politik. Sudah menjadi kebiasaan kerajaan negeri untuk menyediakan kenderaan baru kepada ketua jabatan termasuk esko kerajaan negeri. Ketika kerajaan negeri dahulu berlakulah pembelian kenderaan resmi baru bagi menggantikan kenderaan lama bagi menjimatkan kos penyelenggaraan, katanya. Itu saya kata tadi SUV tuan-tuan. SUV Mazda ni berapa dia punya kapasiti kan? Ini Mazda CX-5. CX-5 ni tuan-tuan. Oh, 2.5 liter. 2.5. Tak alang-alang tuan-tuan. 2.5. Minyak kuning Ke minyak hijau Itu baru exco-nya. Tuan-tuan, saya interview dengan bekas calon Kuala Terengganu KT dalam PKR Azan, saudara Azan. Dia kata apa? Masalah kerajaan Terengganu ni, dia tak mampu pun bayar gaji pekerja. Pendapatan yang Terengganu ada tak mampu bayar gaji pekerja. Ini dia katalah, dia claim. So akhirnya mereka terpaksa guna dana daripada pemberian khas petroleum tu. They have to use that. Sebab pendapatan mereka tak mampu. Tapi at the same time, tuan-tuan nilailah sendiri. Dah kena undi, nak buat macam mana? Itu yang kamu nak? Okay, habis. Benteng PLSB Sungai Golok pecah. Alamak. Benteng projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Golok di Kampung Lancang di sini pecah akibat arus deras pada Selasa. Pemangku pengarah Jabatan Pengairan Saliran Kelantan, Mari Manarikan Abdullah berkata, benteng tersebut pecah melibatkan kira-kira 50 meter. Katanya, pihak JPS mengesahkan perkara itu namun belum dapat lokasi kerana keadaan amat berbahaya. Kami menerima maklumat tentang PLSB pecah pagi semalam. Dianggarkan benteng pecah sepanjang 50 meter namun belum dapat dipastikan kerana tidak dapat pergi ke kawasan tersebut akibat arus deras. Menurut beliau, benteng itu mempunyai ketinggian 10 meter manakala air Sungai Golok hari ini mencecah 11 meter. Benteng yang pecah ini boleh jadi makin luas kerana sungai melimpah, kata beliau. Baik. Dalam masa yang sama, 17,000 terjejas Anwar ke Kelantan esok tinjau situasi banjir. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turun ke Kelantan esok bagi meninjau sendiri situasi banjir yang melanda negeri itu. Perkara itu dikongsi oleh Anwar di dalam Facebook beliau. Kami juga sempat bicara terkait situasi banjir yang berlaku ketika ini dan insyaAllah esok saya akan turun ke Kelantan bagi meninjau sendiri suasana yang semakin membimbangkan di sana. Dia tuan-tuan macam inilah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakanlah semoga siapa yang terkena bencana ini agar diberikanlah orang kata apa, keselamatan. Kita doakan yang baik-baik. Tapi saya tertarik tuan-tuan dengan wala-on lah komen dekat Harian Metro pun dia ada komen. Ini sebab kerajaan liwat lah maka jadi macam ni. Tuan-tuan, ini first time ke Kelantan banjir ni tuan-tuan? Saya nak tanya orang Kelantan, first time ke Kelantan banjir? First time ke Terengganu ni banjir? Dia bila otak dia tu dah tepu sangat wala-on ni otak dia dah tepu sangat. Dia tengok semua orang lain ni salah ni. Banjir kat Kelantan, yang salah Perdana Menteri. Banjir kat Kelantan, yang salah Perdana Menteri. Apa, Kelantan ni tak ada banjir ke sebelum ni? Tiba-tiba Anwar jadi Perdana Menteri, Kelantan terus banjir. Air tak ada kat Kelantan. Oh, salah Anwar Ibrahim. Semua salah Anwar Ibrahim tuan-tuan. Tapi kita faham, mentaliti dia orang ni kita faham. Bukannya salah. Bukan nak salahkan mentaliti tu, tetapi kita kena salahkan pemimpin dia. Bak kata cerita hantu Kak Limah kita jangan salahkan pelakonnya, kita jangan salah pengarahnya, kita kena salahkan juga penulis skripnya. Siapa penulis skripnya? Hassan Muttalib. Hassan Muttalib ni tuan-tuan, saya nak tunjuk something. Rumah MB Kelantan dinaiki air. Allah. Rumah Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud di Kampung Meranti, Pasir Mas turut dinaiki air akibat banjir yang melanda di beberapa negeri di Semenanjung. Pun begitu, banjir tidak menghalang Muhammad Nasruddin daripada meneruskan tugas harian
menerusi pentadbiran di negeri itu. Paras air agak cepat. Lewat malam tadi, kawasan rumah saya turut dinaiki air dan sekitar kampung Meranti. Alhamdulillah, pagi ini masih melaksanakan tugas rasmi dan kepejabat memimpin mesyuarat Exco, katanya. Setakat awal pagi tadi, jumlah bangsa Bang J yang dipindahkan di 6 negeri terus meningkat kepada 28,310 orang dengan Johor dan Sabah menjadi negeri terbaru dilanda bencana itu. So Sarawak pun ada kemungkinan jugalah, tapi belum tentu lagi. So rumah MB pun kena, tuan-tuan. MB mana? MB Kelantan. Okay. Tak salahkan dia lah. Dah buat macam mana? Kan? Negeri dia kan? Rumah MB pun naik. Alright? Itulah. Begitulah. Okay. Habis kat situ. Tuan-tuan, 2 hari lepas, saya ada buat posting tentang 750 juta. Saya ada buat posting tentang kerajaan tumbang. Jumaat yang lalu, ada blogger, Papa Gomo, mengatakan bahawa 22 hari bulan, iaitu hari Jumaat, dia buat posting tu 21 hari bulan. 22 hari bulan, kerajaan akan tumbang dan Perdana Menteri baru akan angkat sumpah. Dia letak posting tu pukul 4.30 pagi. Saya tengah terfikir, masa tu dia isap apa? Ke dia tengah Pi walaon jaya tu. Jaya. Ya, insyaAllah, takbir. Kita akan dapat Perdana Menteri baru. Tapi dia bukan masalah diisap apa, tuan-tuan. Dia masalahnya adalah dia berlaku kerana dia orang dapat maklumat sejumlah duit telah pun dia bawa masuk ke dalam negara dan telah dioferkan kepada ahli parlimen kerajaan. Baik, jumlah duit itu bukan yang 750 juta ni, bukan. Ini adalah jumlah yang kedua yang nak dikatakan dibawa masuk 2 hari lepas. Jumlah yang pertama, dia bawah sikit daripada jumlah ni. Saya tak tahu exactly berapa, tapi dia bawah sikit. Dia begini ni macam cerita dia. Saya cerita, tuan-tuan kena faham dahulu. Bila Muhyiddin Yassin, bila bersatu, dana mereka telah dihenyak, telah dibekukan. Dana dia telah dibekukan. Masa itu, PAS melihat dia tak ada cara nak tukar kerajaan. Mereka berharap kepada dana daripada bersatu untuk nak beli ahli-ahli parlimen kerajaan ni supaya lompat. Paling kurang, kalau sekiranya mereka lompat, gugur sebagai ahli parlimen, dia orang tak rugi. Dapatlah 2, 3, 4, 5 juta, bersara, settle. Buatlah PRK baru, kita lawan, menang. Okay? Itu pada anggapan mereka pada awal. Tetapi kena dana ataupun harta ataupun akaun bersatu di-freeze. So PAS masa tu jam. Kalau tuan-tuan perasan, selepas itu mereka terus berjumpa dengan siapa? Tun Mahathir. Now, mereka berjumpa dengan Tun Mahathir ni bukan dengan tidak sengaja. Dia memang sengaja. Sengajanya adalah dengan apa? Dengan offer. Offernya, Tun Mahathir, bukan dia lah Tun Mahathir ni, bukan dia duit. Tun Mahathir akan mengoffer dana berjumlah hampir 1 bilion ringgit. Untuk apa? Memastikan sokongan ahli parlimen kerajaan itu bersama dengan PN dan PN menjadi kerajaan. Ada yang kata dalam Facebook, sanggup dia belanjakan jumlah itu untuk semata-mata nak beli ahli parlimen. Tuan-tuan, saya nak cerita. Kalau dia jadi kerajaan, dia akan dapat 10, mungkin 100 kali ganda lebih banyak daripada itu. Tebatan banjir itu sahaja 11 bilion, tuan-tuan, projek. Setakat belanja 1 bilion tu apa benda? Apa hal? Apa dah hal? 11 bilion satu projek. 11 bilion satu projek. Faham maksud saya? So, itu investment. Tak ada masalah. So, dia bawa Mahathir masuk. So, kena bawa masuk sebagai apa? Mahathir ni dah kalah. Mahathir ni kalah. Mahathir ni nak bawa masuk atas kapasiti apa? Oh, kita bawa masuk atas kapasiti dia sebagai seorang penasihat 4 negeri PAS.
So dia pun bawa masuk. So cerita memali, cerita pas kafe, cerita pas syaitan, semua habis lah, semua hilang. Setelah dah dibawa masuk, so perancangan yang pertama kita kena beli. Tetapi the money man ni mesti dah menyediakan wang, dana, harta dan sebagainya. Kita kena sediakan lah. Baik, kita ready. Jumaat ini kita akan angkat sumpah. Ya. Bukan angkat sumpah tuan-tuan. Hari Jumaat, harta Daim kena sita. Kan? Pada hari Jumaat, okay. Pada hari Sabtu lah harta tu disita kan? Okay, betul. Okay. Right. Pada hari 5 hari lepas, bangunan tersebut telah disita. Okay. Bangunan itu telah disita. Berdasarkan maklumat daripada SPRM, bangunan itu disita dipercayai berkaitan kes penyelewengan dana negara berjumlah 2.3 bilion melibatkan seorang tokoh korporat dan bekas menteri kanan, Daim lah. Tuan-tuan, bila dana itu disita melibatkan beliau di bawah penggubalan harta wang haram, bukan setakat bangunan itu, dengan aset-aset dia semua kena sita. Dan sita itu berlaku pada hari Sabtu atau hari Jumaat. Tetapi notis itu dah ada awal. So, cubaan pertama gagal. Cubaan yang kedua. Hari Isnin atau Selasa, saya dapat maklumat bahawa mereka nak bawa pula secara cash 750 juta ringgit. Atau lebih kurang 140 juta euro. Ke dalam negara kita melalui bantuan seseorang yang sekarang ini berada di UK menggunakan nama Raja. Untuk tujuan apa? Mereka nak bawa masuk, sepatutnya landing semalam Christmas. Orang dok sibuk malam Christmas, 2 hari lepas. Orang dah sibuk Christmas, dia duduk sini. 24 dia fly, sepatut 25, 26 dia sampai. Waktu Christmas lah dia fly. Sampai. Melalui private jet. Korang jangan ingat. Korang jenis, oh tak ada, is penipu. Korang jenis private jet pun korang tak pernah tengok. Kan? Naik private jet pun korang tak pernah. Tengok tayar private jet pun korang tak pernah secara live. Korang tak tahu private jet ni macam mana, tuan-tuan. Dan bagaimana private jet ni digunakan untuk seludup dan juga untuk penggubalan wang haram. Kalau nak tahu lebih lanjut, tengok dekat posting saya. Tetapi, tuan-tuan, yang ini tak digembar-gemburkan. Usaha itu telah berjaya dipatahkan. Bukan oleh kerajaan Malaysia, in between transit. Tapi saya tak tahu kat mana. Sekarang ini, masalahnya, diorang dok kecoh. Isu dia, duit itu ke mana? Siapa yang pegang duit tersebut sekarang ini? Where is the money? Yang satu nak bagi dana ni dah kena beku. Yang dok terbang daripada overseas tu sekarang ini, transitnya di mana tak tahu. Kerajaan tak bertukar lagi. So ada orang tanya saya, tak bertukar kerajaan ni? Saya tak nak jawab pada masa itu sebab saya nak tunggu 27 ni. Sebab itu saya buat live pada hari ni. Saya buat live pada hari ini, saya tengok tak ada perubahan. Hari ini hari Rabu. Yep. Sepatutnya hari ini atau esok diceritakan, diberitakan bahawa mereka dah nak membawa SD ke istana. Inilah dia, GPS, GRS, ahli-ahli UMNO yang akan menyatakan sokongan kepada PM baru. Tak ada dengar cerita pun ni. Okay. Ni dengar cerita lah ni. Berita pun tak tahu. Eksklusif, tuan-tuan. Eksklusif untuk pendengar saya di Iswardi Murni Official. Raja Petra cerita. Oh, kita sebut pula. Raja Petra. Dia cerita 600 juta kan?
Dia kata Anwar Ibrahim offer kan. Itu dia nak alih. Red herring dipanggil. Dia nak alihkan. It's not Anwar Ibrahim. It's not 600 million. It's 750 million ringgit. Jangan buat-buat tak tahu. Sebab itu kenapa ini yang Tun cakap pada hari ini, tuan-tuan. Saya tutup dengan benda ni. Tiba-tiba Tun keluar benda ni. Semua Tun perlu disiasat jika gagal jelaskan sita harta mereka. Bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir, Dr. Mahathir memang terkenal dengan kenyataan sinis dan sindiran yang tajam lagi pedas. Terbaru, Mahathir memperli pihak berkuasa sambil menggesa kerajaan menahan reman semua mereka yang memegang gelaran Tun, termasuk dirinya, jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Kenyataan itu setelah SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan Daim, juga bergelar Tun dan adalah sekutu rapat Mahathir. Saya bersetuju sepenuhnya bahawa Tun perlu disiasat jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat wang itu, harta mereka harus disita. Saya kata tunggak kepada Mahathir adalah Daim. Tunggak kepada Mahathir adalah Daim. Dengar balik video short saya dalam YouTube saya dah sebut. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin betul, mungkin tak betul, dengar apa yang saya cakap. So dia attack kat situ. No, kenapa tak tangkap Tun Is? Kenapa tak tangkap Tun? Sabar. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni bukan jenis penjerat, tukang penjerat, tahu tak, yang tukang pasang jerat, tangkap. Saya dulu, saya suka cakap tangkap burung wak-wak. Burung wak-wak dekat dalam hutan. Saya pasang jerat burung wak-wak. Dulu lah, sekarang tak boleh dah sebab dia di bawah apa orang kata animal protection. Sekarang tak boleh dah. Kita kena pasang tu, kita kena sabar. Dan kita kena tunggu dia salah langkah. So itu ada pepatah Melayu mengatakan, pelanduk selalu lupakan jerat, tetapi jerat tidak pernah lupakan pelanduk. So pas nak bermain dengan perkara-perkara sebegini, nak bermain dengan pengkhianatan sebegini, nak main dengan dana dan duit sebegini, off. Jangan percaya kepada jubah dan serban dan tasbih yang ada di tangan. Jangan percaya dengan mulut mereka mengeluarkan ayat-ayat Quran. Jangan. Kerana kalau kita bercerita tentang mengeluarkan ayat Quran, tuan-tuan tahu tak? Iblis tu pun pandai baca Quran. Iblis tu ilmu dia lagi tinggi daripada manusia. Saya pernah tengok live depan mata saya. Kita ubat orang, bukan saya lah, ada orang ubat orang baca surah Yasin. Surah Kursi, ayatul Kursi. Setan tu baca balik. Dia kata tajwid engkau pun salah. Ni kau pula nak kenakan aku. Terima kasih 10,000 yang menonton kita, 11,000 yang menonton kita pada malam ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.